PBD untuk bab 5 rangkaian dalam teori graf. Anda hanya perlu membuat pembetulan bagi jawapan yang salah sahaja. Setiap kumpulan hanya hantar satu set. 5.1.1 Mengenal dan menerangkan rangkaian sebagai graf. Praktis kendiri 5.1M muka surat 134. Soalan 1. Diberi satu graf mudah. Graf mudah hanya terdiri daripada bucu dan tepi sahaja. Tentukan soalan tahap 2 soalan pemahaman. A. V. V bermaksud bucu dan NV bermaksud bilangan bagi bucu. Bucu kita ada 1, 2, 3, 4, 5. V sama dengan tata tanda 1, 2, 3, 4, 5. Okey. NV bermaksud bilangan bagi bucu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian soalan B. E bermaksud tepi dan NE bermaksud bilangan tepi. Okey. Tepi E tata tanda kita ada sini merupakan E1 sudah hilang cetak. Okey, tepi kita ada E1, E2, E3, E4, E5, E6 dan E7. Tepi merupakan garis yang menghubungkan dua bucu. Okey, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Okey, jika anda tidak mahu menjawab E1, anda pun boleh menjawab bracket 1,5. Okey, ataupun bracket 5,1 sama saja. Okey, sekarang kita kira NE bermaksud bilangan tepi kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bilangan darjah adalah senang dikira dengan menggunakan bilangan tepi iaitu 7 darab dengan 2. Ini merupakan formula untuk mencari bilangan darjah. Jawapan 14. Soalan 3. Lukis satu graf mudah. Okey, tadi saya sudah cakap graf mudah terdiri daripada bucu dan juga tepi. Mengikut maklumat yang diberikan soalan tahap 3, soalan aplikasi. V iaitu bucu, kita ada bucu BQRSTU. Okey, kita lukis dulu. Bucu P, bucu Q, bucu A, bucu S. Mesti bersambungan. Bucu T, bucu U. Kemudian E merupakan tepi. Okey, tepi kita ada PU. So, PU. Okey, PT, QU, lepas tu QT, QR, lepas tu RS, RT, kemudian ST, ORT. Tadi saya lukis salah, iaitu RT dulu, RT di sini, barulah ST. Okey, cikgu sudah melangkau satu. Okey, RT dahulu, RT baru ST. Soalan 4. Lukis graf mudah. Sekali lagi, graf mudah hanya terdiri daripada bucu dan tepi bagi bilangan darjah yang diberikan. Soalan tahap 4, soalan analisis. Okey, kita ada 1, 2, 3, 2. Sebelum kita lukis, seperti yang saya cakap, kita perlu ada maklumat bucu dan tepi. Tetapi darjah yang diberikan macam mana? So, kita jumlahkan darjah dahulu. 1 campur 2 campur 3 campur 3 campur 3 campur 2. Kita dapat 14. Kemudian 14 perlu bahagi 2. Mengapa bahagi 2? Kita tahu kalau mencari bilangan darjah, kita perlu guna bilangan tepi darab dengan 2. Sekarang kita nak cari tepi, oleh itu kita perlu terbalikkan bahagi dengan 2.
kita dapat 7. Kita ada 7 tepi. Okey, bagaimana lukisnya? Okey, kita ada 7 tepi, bermaksud kita ada 6 bucu. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita sambunglah. Okey. 1 tepi, 2 tepi, 3 tepi, 4 tepi, 5 tepi, lepas tu 6 tepi, 7 tepi. Sudah selesai. 5.1.4 mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian. Praktiskan teori 5.1D muka surat 145. Soalan A. Lukis carta organisasi kelas mengikut kreativiti anda. Soalan tahap 6. Soalan sintesis. Sebenarnya, soalan A ini terdapat banyak jawapan. Di sini saya hanya tunjuk salah satu jawapan saja. Sekiranya jawapan anda adalah rasional pun diterima secara betul. Okey, organisasi kelas. So, kedudukan yang paling tinggi memang merupakan guru kelas. Guru kelas. Okey, ini ya bucu guru kelas. Kemudian bucu ketua kelas. Kemudian bucu penolong ketua kelas. Okey, kemudian bucu setiausaha. Kemudian bucu bendahari. Kemudian bucu ketua AJK keceriaan. Lagi satu bucu yang terakhir, ketua AJK kebersihan. Okey, kita tahu selain daripada bucu kita ada tepi. Oleh itu cikgu sambung. Okey, sambung bucu yang itu kita panggil tepi. Ini merupakan salah satu contoh jawapan. Okey. B. Nyatakan jenis graf yang anda gunakan. Okey, jenis graf ini bukan graf pemberat kerana tepi dia ada maklumat, contohnya maklumat jarak tak ada. Okey. Lepas tu kita pun tak ada arah. Oleh itu jenis graf ini merupakan graf tak terarah kerana tiada anak panah. Okey, kalau graf tak terarah, tiada anak panah, bermaksud kita boleh baca dari guru kelas ke ketua kelas atau ketua kelas ke guru kelas pun boleh. Kemudian, adakah carta organisasi satu rangkaian? Ya, ini memang satu rangkaian. Okey, kita pun tahu bab 5 tajuknya ialah rangkaian. Jawapannya ya. Kemudian, berikan justifikasi anda bermaksud sebab. Soalan tahap 5, soalan menilai. Okey, so sebabnya carta organisasi ialah suatu rangkaian kerana pamirkan kaitan. Kita nampak kaitan antara guru kelas, ketua kelas, penolong ketua kelas, setiausaha bendahari dan seterusnya. Antara individu yang terlibat berdasarkan kehendak carta tersebut. Okey. Sekejap, tidak nampak kan? Saya tolak kertas ke atas.
sedikit. Okey, carta organisasi ialah satu rangkaian kerana mempamerkan kaitan antara individu yang terlibat berdasarkan kehendak carta tersebut. Itulah perbincangan PPD untuk bab 5.